Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so untuk PDPR kita kali ini, kita akan masuk bab baru iaitu bab 5, okey, gelombang. Okey. Untuk pengetahuan kamu, bab 5 ini, okey, gelombang ini dulunya semasa KPSM ini adalah bab 1 tingkatan 5 lah. Okey, dia dijadikan sekarang adalah bab 5 untuk tingkatan 4. Okey. So, kita tengok subtopik yang pertama, okey, iaitu 5.1 asas gelombang. Okey, seperti biasa, sebelum kita tengok apa itu asas gelombang, okey, 5.1, kita tengok dululah standard pembelajaran dia. Okey, agak banyak ya, ada 6 standard pembelajaran. Okey. Yang pertama adalah memerihal gelombang. Okey, maksudnya kamu tahulah definisi gelombang itu apa. Okey, paling basic lah. Okey, kemudian menyatakan jenis gelombang. Okey, gelombang ni ada berapa? Okey, kemudian membandingkan gelombang melintang dan gelombang membujur. Okey, apa beza dia? Okey, kemudian menerangkan ciri-ciri gelombang, okey, dari segi amplitude dia, tempoh dia, frekuensi, okey, panjang gelombang. Okey, ini simbol kita panggil sebagai lambda. Okey, kita panggil simbol lambda. Okey, ejaan dia macam ini. Mana nak panas ya? Okey, ejaannya macam ini. Kambing lambda. Okey. L-A-M-B-D-A. Okay, kita sebut simbol ini sebagai simbol lambda lah. Okay, so mungkin lepas ni saya tak sebut panjang gelombang, saya mungkin sebut lambda saja. Okay, dan last sekali laju gelombang. Okay, kemudian melakar dan mentafsir graf gelombang. Okay, ada dua graf gelombang, itu graf sesaran melawan masa dan juga sesaran melawan jarak lah. Okay, dan akhir sekali adalah menentukan panjang gelombang, panjang gelombang, lambda, frekuensi, F dan juga laju gelombang. Okey, ada yang kamu boleh tengok gambar saya dapat tahu dia punya jawapan, ada yang kamu kena kira lah. Okey. Okey, kita tengok sekarang asas gelombang 5.1. Okey, gelombang. Apabila baca perkataan gelombang, apakah contoh gelombang yang anda fikirkan? Okey, gambar foto 5.1 dan 5.2 menunjukkan dua contoh gelombang. Okey, bagaimanakah gelombang terhasil? Okey, maksudnya ada dua situasi. Okay. Belulang kompang yang dipalu menghasilkan gelombang bunyi. Okay. Belulang tu kalau kompang tu yang tengah-tengah tu lah. Okay. Yang dibawa oleh punit, tak silap saya. Okay. So bila kamu pukul dia, so dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Okay. Bila kamu pukul, so belulang itu akan bergetar. Okay. Dia bergetar dan menggetarkan udara menyebabkan bunyi terhasil lah. Okay. Yang seterusnya, objek yang terjatuh ke dalam permukaan air menghasilkan gelombang air. Okay. Air yang tenang, kamu jatuhkan sesuatu dalam air itu, so gelombang akan terhasil. So actually dikata kat sini kan dia tanya bagaimanakah gelombang terhasil. Okey, sebenarnya kalau kamu perhatikan betul-betul, okey, terdapat satu persamaan lah yang antara dua gambar ini. Okey, kalau kita tengok mula-mula, belulang itu, okey, sebelum dipukul dia tidak bergetar. Okey, sama juga dengan air. Air ini adalah air yang tenang sebelum objek dijatuhkan. So, apabila belulang dipukul, okay, so belulang itu akan bergetar menghasilkan bunyi. Okay. Bila objek jatuh dalam air, so gelombang air akan terhasil. Jadi, kita boleh kata kat sini, okay, gelombang ini terhasil disebabkan adanya gangguan. Okay. Dan sebagai contoh, kalau kat belulang kompang ini, pukulan itu adalah gangguan dia. Okay, menyebabkan dia bergetar. Okay, manakala untuk air yang tenang ini, okay, objek yang jatuh itu adalah gangguan dia lah. Okay, ini ada, okay, maksudnya kat sini saya ulang sekali ya, gelombang terhasil disebabkan oleh gangguan. Okay, lalu tengok sini aktiviti 5.1. Okay, ayunan ladung di hujung spring, okay, dan getaran tala bunyi. So, saya tak go through sangat kan ni, kita go through gitu saja. Okay. So, ayunan ladung dengan getaran tala bunyi adalah salah satu bentuk gelombang. Okay. So, kamu kena tahulah. Okay. Even ladung tu yang ni lah. Okay. Yang bandul tu. Okay. Bandul tu kalau dari tali sebenarnya. Okay. So, ayunan ladung dengan getaran tala bunyi ini adalah salah satu bentuk gelombang. Okay. Itu kamu kena tahulah. Sebab kamu mungkin biasa dengan getaran yang menghasilkan bunyi itu gelombang. Okay. Tapi sebenarnya ayunan bandul pun sebenarnya adalah salah satu bentuk gelombang. Nanti kita tengok.
Okey, gelombang dapat dihasilkan apabila satu sistem berayun ataupun bergetar di dalam suatu medium. Contohnya, ayunan ladung besi di atas permukaan air menghasilkan gelombang air. Ini berdasarkan aktiviti sebelah tadi lah. Getaran tala bunyi dalam udara pula menghasilkan gelombang bunyi. Getaran dan ayunan ialah gerakan ulang-alik pada kedudukan keseimbangan melalui satu lintasan yang tertutup. Okey, apa maksud dia kat sini adalah, okey, kalau getaran, mana saya punya? Okey, kalau getaran, kita ambil contoh. Okey, ini point, tengoklah. Kita ambil ini point O. O tu kita anggap sebagai kedudukan keseimbangan lah. O ini adalah kedudukan keseimbangan. Okey. So, ada satu spring. Ini A, ini B lah misalnya. Okey. So, bila spring ini kita ayun, getarkan, dia akan turun ke bawah, ke A. Kemudian dia akan naik ke B. Okey. Kemudian dia akan turun semula ke A. Okey. Naik semula ke B. Okey. Sampailah kamu stop dia ataupun sampailah dia berhenti sendirilah. Okey, kenapa dia berhenti sendiri? Nanti kita jumpa dalam satu pit 5.2. Okey, ini adalah untuk spring ataupun getaran. Okey, kalau untuk ayunan bandul, okey. Ini point A, ini point O. Point O ini adalah kedudukan keseimbangan. Okey. Kedudukan keseimbangan ni maksudnya di waktu tiada berlaku getaran ataupun ayunan. Okey. Ini adalah point A, ini adalah point B. Okay, saya lupa cakap tadi. Okay, satu ayunan adalah dari O pergi ke A, pergi ke B, pergi ke O balik lah. Okay, untuk getaran. Okay, tengok guys, tapi jangan keluar lah getaran ni. Biasanya ayunan selalu keluar. Ayunan bandul. Okay, so bandul ini dia akan berayun pergi ke A, kemudian dia akan pergi ke B. Okey, kemudian dia pergi ke A balik. Okey, kemudian dia pergi ke B. Okey, so satu ayunan lengkap. Okey, untuk bandul ini adalah daripada A pergi ke B, kemudian patah balik pergi ke A. So A pergi ke B. Okey, patah balik ke A. Itu adalah satu ayunan lengkap. Okey, tadi getaran tadi pun saya tersalah, sorry ya. Okey, kalau getaran, satu getaran. Okey, kamu akan tarik spring tu kan. So, spring ni akan kamu tarik sampai ke point A. So, di point A dia bergetar naik ke B. Okey, kemudian patah balik pergi ke A. Okey, so sama jugalah. A ke B ke A juga. Okey, itu satu getaran lengkap. Okey, manakala kalau ayunan bandul, tadilah yang saya cakap tadi ni. Okey, daripada point A pergi point B, kemudian patah balik pergi ke point A. Okey. Okey. So, aktiviti 5.2. Okey, menjana idea gelombang memindahkan tenaga tanpa memindahkan jirim. Okey. So, ini pun saya go through gitu saja. Okey, ini adalah spring slinky. Okey. Apa sebenarnya aktiviti 5.2 ni nak tunjuk sebenarnya adalah nak mengatakan bahawa sebenarnya gelombang ini memindahkan tenaga. Ataupun dengan kata lain, gelombang itu sendiri adalah salah satu bentuk tenaga. Okey, tanpa memindahkan jirim. Okey. Okey, maksudnya jirim itu tidak dipindahkan. Jirim itu maksudnya pepejal cecair gas. Okey, tidak dipindahkan. Okey. So, untuk ini biasanya kamu just kena tahu gelombang itu adalah salah satu bentuk tenaga. Okey, yang pergi daripada point A ke point B. Okey. Melalui aktiviti 5.2, kita dapat membuat kesimpulan bahawa gelombang dihasilkan apabila suatu medium digetarkan. Okey. So, apa yang berlaku kat sini adalah ada ujung A yang digerakkan dan hujung B yang tertetap. Okay, maksudnya ada dua orang pelajar yang akan pegang. Seorang akan pegang dalam keadaan pegul, tak bergerak. Okay, seorang lagi akan getarkan dia ke kiri dan ke kanan. Okay, untuk menghasilkan gelombang lah. Okay, perambatan gelombang memindahkan tenaga dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa pemindahan jirim medium seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.4 halaman 17.4. So, kita tengoklah. Okay, ini dia. Okay, so sama yang macam tadi, yang bertengok rajah 5.4.
Okey, 5.4. Okey, point B ni, okey, dia pegun. Okey, kemudian point A ni kita akan gerakkan lah. Kita akan gerakkan dalam kes ini ke atas ke bawah lah. Okey, jadi sebenarnya ini adalah pandangan atas. Sebenarnya ini adalah pandangan atas. Okey. Gerakan gelombang dari hujung A ke hujung B telah memindahkan tenaga dari A ke B. Okey, reben cuma bergetar sekitar satu kedudukan yang tetap. Reben itu tidak bergerak dalam arah tenaga dipindahkan oleh gelombang. Okey, so apa yang maksud tenaga dipindah tu? Yang dipindahkan, okey. So bila kamu getarkan dia ke atas dan ke bawah, kamu sebenarnya telah menghasilkan tenaga. Di mana tenaga itulah digunakan untuk menukar bentuk slinky spring ni. Okey, nama spring ni adalah slinky spring. Okey, slinky spring ataupun mungkin bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya spring slinky lah kot. Okey, so bila kamu getarkan, so kamu menghasilkan tenaga itu dipindahkan menyebabkan slinky spring ini berubah bentuk lah seperti gelombang bentuk macam ni. Okey, tapi kita perhatikan yang bahawa reben ini hanya bergerak ke atas dan ke bawah saja. Dia tak bergerak sekali dengan tenaga. Okey, tenaga itu dipindahkan daripada kiri ke kanan. Okey, manakala reben itu hanya bergerak ke atas dan ke bawah pada kata titik yang samalah untuk menunjukkan bahawa sebenarnya tenaga dipindahkan tanpa ada pemindahan jirim. Okey, itu maksudnya itu tujuan rebennya ada kat sini lah. Okey. So kamu kena tahulah. Okey, pertama apa kamu kena tahu? Okey, gelombang ini sebenarnya memindahkan tenaga dari satu titik ke titik yang lain. Okey, dan juga dia dipindahkan dalam keadaan tanpa jirim. Okey. Inilah reben yang bergerak. Okey, ini ya. Ini yang dicakap tentang reben tak bergerak tu, maksudnya dia menunjukkan bahawa gelombang dipindahkan tanpa pemindahan jirim. Okey. So kita masuk itu ada ini kita dah habis yang standard pembelajaran 1. So kita tengok standard pembelajaran 2 iaitu jenis gelombang. Okey. Gelombang ni sangat banyak, ada sangat banyak. Banyak jenis sebenarnya. Okey. Rajah 5.5 menunjukkan rupa bentuk spring slinky pada 5 ketika yang berturut-turut. Selepas hujung A digerakkan dalam aktiviti 5.2, rupa bentuk spring slinky semasa gelombang merambat melaluinya dipanggil sebagai profil gelombang. So, gambar ini kita panggil sebagai profil gelombang. Okay, gambar ini pun kita panggil sebagai profil gelombang. Okay. So, saya rasa tertanyalah nama gambar ni apa. Okay, so kamu tak payah risaulah. Just sekadar kamu tahu ini gambar macam ini, nampak macam ini. Yang melibatkan slinky spring slinky. Okey, ini kita panggil sebagai gambar profil gelombang. Gelombang boleh dikelaskan dari aspek perambatan profil gelombang. Okey, dari sini kat sini nak asingkan gelombang dari segi aspek perambatan. Okey, yang saya lupa cakap, kalau kita kata gelombang itu bukan bergerak lah. Kalau kita nak kata gelombang itu bergerak, kita tak boleh kata dari segi bahasa Melayunya, kita tak boleh kata gelombang itu bergerak. Okey. Kalau kamu kata gelombang itu bergerak, kita salah. Kita akan salahkan lah. Okay, kita akan cakap gelombang merambat. Okay, macam kita lah. Kalau kita berjalan, betul tak? Bukan mengesot. Okay, so boleh kita boleh kata manusia mengesot, betul tak? Salah. Okay, sama juga dengan gelombang. So, gelombang dia tak boleh bergerak. Dia hanya boleh merambat. Okay, kita panggil sebagai merambat. Okay, kena fahamlah. Saya harap kamu fahamlah sebab topik ni agak panjang. Okay. Mana ni? Profil gelombang rajah 5.5, gambar rajah yang ini. Okey. Merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Gelombang ini dikenali sebagai gelombang progresif. Okey, ini kita panggil sebagai gelombang progresif. Okey. Kenapa kita kata macam tu? Sebab gelombang ini merambat dengan masa. Okey. Gelombang ini merambat dengan masa sepanjang arah perambatan. Kita tengok ni T1, T2, T3, T4, T5. Okey. Setiap saat dia makin ke depan. Okey. Setiap saat dia makin ke depan. Okey. Dia hanya satu arah saja. Arah dia ke depan ke kiri ke kanan ke belakang ke. Okey. Ataupun mungkin arah dia macam ni. Okey, ini biasanya melibatkan objek yang jatuh dalam air lah. Okey, arah dia macam ni. Okey, dia melibatkan satu arah, kiranya macam mana saya nak explain ya? Arah dia tak berubah. Arah dia tidak berubah. Maksudnya, kalau dia macam ni je lah. Sampailah Pak Jamil tu mampus. Okey, samalah.
Ini pun sama ke sana, ke sana. Okey. Arahnya hanya satu arah saja. Dia tidak boleh berubah. Okey. Gambar foto 5.3 menunjukkan contoh gelombang progresif yang dihasilkan oleh getaran seekor anak itik di permukaan air. Profil gelombang ini merambat keluar dari semua arah. Yang inilah macam ni saya cakap tadi. Okey. Gelombang progresif boleh merambat melalui suatu medium sebagai gelombang melintang ataupun gelombang membujur. Okey. So, dia suruh imbas QR code kat sini untuk tengok gelombang melintang dan gelombang membujur. So, kat sini kita dapat tahu, okey, ada dua jenis gelombang, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Okey. Sekarang, rajah 5.6 menunjukkan profil gelombang pada 5 ketika yang berturut-turut bagi sebahagian daripada seutas tali gitar yang dipetik. Okey. Dapat kat sini. Okey. T1, T2, T3, T4, T5. Gelombang yang dihasilkan sepanjang tali gitar yang dipetik ialah salah satu contoh gelombang pegun. Okey. Dengar perkataan pegun. Okey, kita biasa dengar adalah perkataan yang pegun ni maksudnya tidak bergerak lah. Okey, tidak bergerak. Okey, gelombang pegun ialah gelombang apabila profil gelombang tidak merambat dengan masa. Okey. Anda boleh imbas QR code kat sini. Okey, diberi di sebelah untuk memastikan profil gelombang pegun. Gelombang pegun juga dihasilkan oleh alat muzik seperti ukulele. Ukulele ni yang gitar orang Hawaii tu. Orang Hawaii punya gitar yang kecil tu kan. Okey, seruling, gendang apabila alat-alat ini dimainkan. Okey. Gelombang juga dikelaskan kepada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. So, ada lagi jenis gelombang iaitu gelombang elektromagnet dengan juga gelombang mekanik. Okey. So, kita tengok dulu gelombang pegun ni. Mana nak panas saya ni. Okey, gelombang pegun ni kalau kita tengok, berbanding dengan progresif, kalau kamu faham, progresif tu maksudnya dia bergerak. Okey, dia maksudnya dia bergerak. Macam saya kata tadi, progresif tadi bergerak pada satu arah saja. Okey, dia arahnya tidak berubah. Okey, tapi untuk gelombang pegun, kalau kita tengok kat sini, T1, T2, T3, T4 dan T5, okey, semua pada titik yang sama. Okey, kalau tadi yang progresif tadi, okey, kita boleh tengok masa, okey, T1 gelombang kat tempat lain, T2 gelombang dekat tempat lain, T3 gelombang dekat tempat lain. Okey, untuk yang ini T1, T2, T3, T4, T5 semua gelombang pada titik yang sama. Okey, kenapa ini terjadi? Sebab tali gitar ni kalau kamu petik, okey, dia akan pergi ke kiri kanan, kemudian dia akan patah balik ke kiri. So, menyebabkanlah T1, T2, T3, T4, T5 berada pada titik yang sama. Okey, gelombang itu tidak boleh bergerak pada tempat lain. Okey, dia hanya berada pada satu tempat sahaja. Okey, saya dah faham ya. Kemudian kita tengok kat sini. Gelombang juga dikelaskan sebagai gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Okey. Gelombang mekanik adalah memerlukan medium untuk memindahkan tenaga dari satu titik ke titik yang lain. Okey, terdiri daripada getaran zarah-zarah medium, gelombang air, gelombang bunyi. Okey, gelombang seismik. Okey, seismik ni senang cerita gempa bumi lah, gempa bumi. Okey. Ketiga-tiga tadi, air, bunyi dengan seismik adalah contoh gelombang mekanik. Okey, kat sini dia memerlukan medium. Okey, dia perlukan medium. Medium tu apa? Udara, tanah. Itu medium lah. Okey, untuk dia bergerak. Okey, manakala gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium. Okey, untuk memindahkan tenaga. Terdiri daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet. Okey, seperti namanya elektromagnet. Okey, datangnya daripada perkataan medan elektrik dan juga medan magnet yang berserenjang. Jangan risaulah, gelombang elektromagnet ni nanti dia akan ada satu subtopik lah. Kita akan belajar tentang gelombang elektromagnet. Gelombang radio, gelombang cahaya, sinar gamma ialah contoh elektromagnet. Okey. Radio, cahaya dengan sinar gamma. Okey, mungkin senang saya nak cerita nak bukti yang bahawa gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk merambat. Okey, kita ambil contoh cahaya lah. Okey. Cahaya. Okey, kita boleh tahu di angkasa tidak ada medium. Jadi, cahaya matahari boleh merambat daripada matahari pergi ke bumi tanpa masalah. Okey, tanpa masalah. Senang je nak pergi ke bumi. Okey, itu contoh gelombang elektromagnet lah. So, kat sini kita kena tahu, okey, gelombang, okey, ada 6 jenis. Yang pertama, kita ada tengok tadi progresif.
progresif. Okey. Dan juga pegun. Okey, kemudian kita ada yang kedua. Okey, gelombang melintang. Melintang yang membujur ni nanti kita tengoklah. Membujur. Okey, dan kita ada yang ketiga, gelombang mekanik. Elektromagnet. Okay, so ada 6 jenis gelombang. Okay, tapi kamu kena fahamlah, kalau dia tanya pasal progresif, maksudnya kamu mesti cerita pasal pegun. Okay, kalau dia cerita pasal melintang, maksudnya kamu kena cerita pasal membujur. Kalau dia cerita pasal mekanik, kamu kena cerita pasal elektromagnet. Kamu tak boleh, dia tanya pasal progresif, kamu cerita pasal membujur. Tak boleh. Okay, kamu kena hafal partner dia. Progresif dengan pegun, melintang dan dengan membujur, mekanik dengan elektromagnet. Okay, progresif bergerak dengan yang tidak bergerak. Melintang ni melintang lah. Okay, melintang ni bentuk macam ni. Salah ni. Okay, melintang ni nanti kita tengok lah macam mana bentuk dia. Membujur nanti kita tengok macam mana bentuk dia. Okay, gelombang mekanik tidak memerlukan medium. Okay, elektromagnet tidak perlukan medium. So, kamu kena tahulah partner dia. Okey, untuk slide yang ini kita tengok pula apa perbezaan gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Apa beza melintang dan membujur? Kedua-dua ni kita boleh guna slinky spring tu lah. Spring slinky tu untuk membezakan kedua-duanya lah. Saya just go through saja. Saya tak baca lah dia punya detail tu. Kamu boleh tengok kat sini. Kedua-duanya adalah sama. Kita ada hujung Q yang tetap. Ini pun ada hujung Q yang tetap. So, kita ada hujung P dan hujung P yang digerakkan. Cuma kalau kita tengok kat sini, dia punya arah gerakannya adalah berbeza. Untuk gelombang melintang, arah gerakannya kalau kita tengok daripada atas lah. Kalau kita tengok daripada atas, dia gerak kiri ke kanan. Dia bergerak kiri ke kanan. Manakala untuk gelombang membujur, kita boleh nampak dekat sini, dia gerak ke depan dan ke belakang. Dia gerak depan ke belakang. Kalau kamu perhatikan untuk gelombang melintang, bila dia gerak ke kiri dan ke kanan, dia menghasilkan satu puncak dekat sini, kat belah sini, dan satu lagi dekat bawah. Kemudian kat atas dan dekat bawah, kemudian dekat atas. So, cara kasarnya kamu akan dapat seperti inilah. Ini adalah untuk gelombang melintang. Untuk membujur, kalau kamu tengok kat sini, dia tak sama macam melintang bentuk dia. Kamu akan nampak kat sini ada kawasan yang regang. Kemudian tiba-tiba kat sini spring ni merapat. Dan spring ni regang lagi sekali. Kemudian merapat, regang, rapat dan dia regang semula. Seolah-olah bentuknya macam ni lah. Saya lukis just random saja. Kita boleh nampak lah. Kalau melintang, dia ada atas dan yang bawah ini. Kalau membujur, dia ada kawasan yang ini. Kawasan yang macam mampat. Dan dia ada kawasan yang diregangkan. Kita tengok. Bagi gelombang bagi gelombang melintang, zarah-zarah medium bergetar pada arah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Ini adalah definisi dia. So, kamu kena hafal. Definisi gelombang melintang. Ini definisi dia. Kamu kena hafal. Gelombang melintang adalah zarah-zarah medium yang bergetar pada arah yang berserenjang. Arah berserenjang dengan arah perambatan. So, arah perambatan macam ini. Arah perambatannya dari kiri ke kanan. So, zarah dekat sini bergetar berserenjang. Berserenjang itu maksudnya bergetar sebanyak 90 darjah. Menyebabkan dia menghasilkan gelombang seperti ini.
Atas ini kita panggil sebagai puncak. Bawah ini kita panggil sebagai lembangan. Okay, ini adalah gelombang melintang lah. Okay, ini adalah gelombang melintang. Okay. Gelombang melintang terhasil apabila zarah-zarah medium bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan. Arah perambatan dia untuk silibus kamu lah memang akan tunjuk sentiasa daripada kiri ke kanan. Arah perambatan. Menyebabkan terhasilnya gelombang yang mempunyai puncak dan mempunyai lembangan yang berselang-seli lah. Terdiri daripada puncak dan lembangan berurutan. Kuranglah. Gelombang radio, gelombang cahaya dan gelombang air merupakan salah contoh gelombang melintang. So 3 ini adalah contoh gelombang melintang untuk silibus kamu lah. Untuk membujur pula. So arah perambatannya macam ini. Arah perambatan. Definisi untuk gelombang membujur kat sini lah. Zarah-zarah medium yang bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan. So, arah perambatan dari kiri ke kanan. So zarah itu bergetar ke depan dan ke belakang. Dia selari dengan arah perambatan. Arah perambatan kamu tengok kiri kanan kan? So, zarah ini bergetar ke depan dan ke belakang menyebabkan terhasilnya kawasan regangan dan juga kawasan mampatan yang berselang-seli. Sampai sini lah saya buat. So kat sini kita boleh nampak ini adalah kawasan regangan. Yang ini adalah kawasan mampatan. Kemudian sini regang balik, mampat balik. Regang balik, mampat balik. Kemudian dia regang lagi sekali. Dia berselang-seli. So gelombang bunyi merupakan satu contoh gelombang membujur. Cara lukis dua-dua ini mesti tahulah. Cara lukis dia kamu mesti tahu. Melintang macam mana, membujur macam mana. Lebih kepada melintang ni lah. Sebab ini nanti kita akan tengok graf. Graf dia lebih kurang perambat gelombang melintang. Ciri-ciri gelombang. Ciri-ciri gelombang. So, kita nampak kat sini adalah ini adalah profil gelombang air. Kalau kat sini kita boleh nampak kita biasa panggil ombak kan. Semakin cetek, ombak makin lama makin tinggi. Kita boleh nampak kat sini. Ombak dia makin lama makin tinggi. So, apa benda sebenarnya? Apa benda sebenarnya ombak tu? Kita tengok sekarang lah. So, kalau kita tengok kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 istilah yang kita akan pakai dalam bab inilah. Satu topik ini, bukan bab ini saja lah. Dalam satu topik ini saja, dalam bab ini. 5.2, 5.3, 5.4 semua akan belajar pasal benda yang sama lah. So kita tengok sini. First sekali adalah amplitude. So amplitude adalah sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. So ini wajib hafal definisi dia. Tempoh. Masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap. Untuk yang tempoh ni cukup sajalah kamu saya bagi tips sikit lah. Kalau amplitude kamu rasa ni panjang, jawab saja sesaran maksimum. Itu pun saya dah terima dah. Untuk tempoh, kepanjang definisi ni just jawab masa diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Masa yang diambil untuk membuat satu ayunan yang lengkap. Satu ayunan lengkap tu macam ni lah. Dia ada puncak. Dia ada lembangan. Ini adalah satu ayunan lengkap. Kemudian ini pun sama wajib hafal. Kemudian kita tengok frekuensi. Frekuensi adalah bilangan zarah lengkap. Yang dilakukan oleh zarah ataupun bilangan gelombang yang dihasilkan zarah panjang. Kan panjang kan? So, hafal saja bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Bilangan ayunan lengkap dalam satu saat ini pun kamu kena hafal.
Okey, kemudian panjang gelombang ataupun kita panggil sebagai lambda, jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Okey, jarang ditanya. Ini sangat jarang ditanya tapi nak hafal lah. Okey, tak hafal kalau keluar nasib kamu lah, tapi saya kata jarang ditanya lah. Okey, biasanya panjang gelombang ni disuruh kamu cari saja. Okey, dan kita ada laju gelombang. Okey, laju gelombang adalah jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang. Okey. Ini laju gelombang memang tak pernah ditanya definisi dia. Okey, biasanya dia hanya suruh kamu cari je, kamu kena kira. Okey, so sini kita boleh nampak satu rumus. F sama dengan 1/T. Okey. F ini adalah frekuensi, T ini adalah tempoh. Maksudnya, kalau kamu dapat tempoh, automatik kamu boleh kira frekuensi. Kalau tempoh tu 4 misalnya, okey, 4 saat. So, frekuensi adalah 1/4. Okey, 1/4 maksudnya 0.25. Okey, ni saat kan? Saat bawah ni atas jadi S-1. Ataupun unit lainnya, okey, or ataupun unit lainnya adalah 0.25 Hz. Okey, Hz. Okey, 0.25 Hz. Okey, mungkin biasa dengar perkataan Hz ni kalau kamu biasa tengok pula, dengar radio. Okey, mungkin kamu biasa tengok. Okey, so dalam slide ini, apa yang penting adalah kamu hafal 3 definisi ni lah. Okey, mesti hafal. Okey, lambda laju gelombang ni tak nak hafal pun tak apa. Okey, so kita tengok kat sini lah. Ini dia tunjuk macam mana kamu nak cari puncak dan juga lembangan. Puncak lembangan pula. Kat sini kata untuk mengilustrasikan amplitude. Okey, titik-titik sefasa dan panjang gelombang bagi gelombang melintang. Okey, cuba anda kena pasti beberapa jarak lain yang bersamaan dengan panjang gelombang. Okey, so ini adalah salah satu contoh gelombang melintang. Okey, X1, X2, X3 dan X4 yang warna kuning itu, okay, itu semua adalah sefasa. Kita kata dalam keadaan sefasa. Kadang-kadang Z1, Z2, Z3 ni pun ada sefasa lah. Y1, Y2, Y3 ini pun sefasa. Okay, so apa itu amplitude? Okay, kalau soalan suruh label, di manakah amplitude, macam ni kamu kena label. Okay, kita nampak kat sini. Ada puncak daripada titik keseimbangan ataupun kedudukan keseimbangan. Okay, naik sampai ke puncak. Okay, kalau dalam graf, okay, ini adalah amplitude. Mesti label macam ni. Okay, jangan label macam ini misalnya. Okay, tak salah yang label bawah, tapi kalau kamu nak label yang bawah, make sure label betul-betul dari atas sampai ke bawah. Okay, tak nak terapung macam ni. Kalau macam ni salah cara label. Okay, make sure daripada puncak ke kedudukan keseimbangan ataupun daripada lembangan ke kedudukan keseimbangan. Okay, itu adalah cara melabel amplitude. Okay, kita tengok pula lambda. Cara nak label lambda senang saja. Lambda itu adalah panjang gelombang. Okay, satu panjang gelombang mesti macam ni rupa dia. Ada satu puncak, ada satu lembangan. Jadi kita boleh nampak kat sini. Dari sini ke sini, ianya adalah satu lambda. Kenapa kita kata? Sebab ada satu puncak, ada satu lembangan. Okey, sini ke sini pun boleh juga. Ini adalah lambda. Kenapa? Ada satu puncak, ada satu lembangan. Okey, nak buat dari sini ke sini pun boleh. Tak ada masalah juga. Kenapa? Kalau kita tengok, ada satu lembangan kat bawah. Kemudian, separuh ini tambah separuh ini akan dapat satu puncak. Okey. Saya akan faham dah. Untuk mendapatkan satu lambda, okey, mesti dapat bentuk macam ini. Bentuk macam ini. Satu lambda tu mesti bentuk macam ini. Ada satu puncak, ada satu lembangan. Okey. Sini ke sini pun boleh. Ini pun lambda. Sebab ada satu puncak, ada satu lembangan. Okey. Itu je kot dalam yang 51.3. Okey, rajah 51.4 pula menunjukkan titik-titik sefasa panjang gelombang bagi gelombang membujur. Okey, so ini panjang gelombang membujur lah. Okey, berdasarkan rajah 51.4, bolehkah anda mendefinisikan panjang gelombang dalam sebutan mampatan dan regangan? Okey, dikata panjang gelombang dalam sebutan mampatan dan regangan. So kita tengoklah.
Kat sini P1P ni digunakan P1, P2, P3 dan P4 ini adalah sefasa. Kalau kita tengok, semua berada di kawasan mampatan. Semua P itu berada pada kawasan mampatan. Manakala semua Q itu berada pada kawasan renggangan. Okay? Q1, Q2, Q3 adalah sefasa. P1, P2, P3 adalah sefasa. Sorry. So dia kata kat sini, bolehkah anda mendefinisikan panjang gelombang dalam sebutan mampatan dan renggangan? Okay, jadi apa jawapan dia? Panjang gelombang adalah jarak, okay, dari apa kita panggil dari satu titik kawasan mampatan ke satu titik kawasan mampatan yang seterusnya, ataupun jarak di antara satu titik apa kita panggil kawasan renggangan ke satu titik kawasan renggangan yang berturutan. Okay, mesti guna perkataan berturutan lah. Tapi macam saya kata, panjang gelombang tak pernah tanya definisi. Okay, kamu tahu panjang gelombang kira daripada mana kepada mana, itu dah cukup bagus dah. Itu saja yang ditanya. Definisi panjang gelombang lambda tu jarang ditanya. Rajah 5.15 menunjukkan profil suatu gelombang melintang pada suatu ketika dan profil gelombang tersebut selepas masa yang sama dengan tempoh T dengan tempoh T besar gelombang itu. Dalam masa T sama dengan T besar, profil gelombang merambat melalui jarak yang sama dengan panjang gelombang lambda. Okay, so ini apa yang dicakapkan ini sebenarnya, dia nak cakap, dia nak buat satu rumus ni lah sebenarnya. Okay, so tak payah hafal ni, hafal saja yang ni. Last, V sama dengan lambda F. Okay, V sama dengan lambda F. V adalah laju, unitnya adalah meter per sesaat. Lambda unitnya mesti dalam meter. Okay, lambda ni panjang gelombang lah. F ini adalah frekuensi, unit mesti hertz lah. Hertz pun boleh. S negatif 1 pun boleh. Okay, sebab frekuensi yang 1 hertz sebenarnya adalah sama dengan frekuensi 1 per saat. Okay, sama saja. Okay, S negatif 1 dengan hertz, okay, adalah satu unit yang sama. Okay, melakar dan mentafsir graf gelombang. Okay, so kamu mesti tahulah macam mana nak lukis graf gelombang. Tadi kita tengok graf gelombang ada dua. Satu, sesaran bahagi masa. Satu, sesaran melawan masa. Satu lagi, sesaran melawan jarak. Okay, dalam ini tak ada apa-apa. Tengok slide seterusnya. Okay, so mana graf dia? Inilah graf dia. Ini graf sesaran melawan masa. Ini adalah graf sesaran lawan jarak tu. So kita boleh tengok dekat sini. Pasti Y-nya kedua-duanya adalah sesaran. Kenapa kedua-duanya sesaran? Kamu tengok balik definisi amplitude. Kalau kamu ingat balik definisi amplitude, okay, adalah sesaran maksimum. Okay, sesaran maksimum. So sesaran adalah paksi Y. Based on graph, sesaran adalah paksi Y. Okay, sebab itulah amplitude ini mesti menegak. Alamak. Okay, amplitude ini seperti mesti menegak. Okay, tak boleh bengkok. Okay. Kemudian, sekarang kita tengoklah. Graf sesaran lawan masa. Okay. Graf sesaran lawan masa, kita boleh dapat tiga benda. Okay, graf sesaran versus masa, kita boleh dapat tiga benda. Tiga maklumat kita boleh dapat. Yang pertama adalah amplitude. Yang kedua adalah tempoh. Okay. Yang ketiga adalah frekuensi. Okay. So, tempoh kamu boleh tengok kat sini. Tempoh kat amplitude kamu boleh tengok kat sini. Dia adalah sesaran maksimum. So, tengok puncak paling tinggi daripada titik keseimbangan ni. Okay, tempoh. Okay, definisinya adalah masa yang diperlukan untuk satu ayunan lengkap. Okay, satu ayunan lengkap saya cakap tadi mesti macam ni. Okay, macam panjang gelombang tadi. Mesti ada satu puncak. Mesti ada satu lembangan. Okay. So, tempoh tu daripada sini ke sini pun boleh. 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 Dengan syarat dia mesti ada satu puncak. Mesti ada satu lembangan. Okay.
Untuk dapat frekuensi, kita kena guna rumus saya cakap tadi. F sama dengan 1 bahagi T. Okay, saya kata kalau tempoh itu 4 saat, so 1 bahagi 4 lah. Dapat unitnya adalah Hertz. Okay, so kena hafal. Graf sesaran masa mesti dapat 3 benda ini. Okay, amplitude, tempoh dengan frekuensi. Kalau graf sesaran lawan jarak, okay, kamu dapat 2 benda sahaja. Yang pertama adalah amplitude. Yang kedua adalah panjang gelombang lambda. So amplitude masih lagi sama, kamu tengok kat sini, okay, masih lagi sama. Okay, panjang gelombang, okay, sama macam tempoh tadi. Mesti ada satu puncak, mesti ada satu lembangan. Okay, macam inilah kamu tengok. Panjang gelombang dari sini ke sini. Okay, ataupun daripada sini ke sini. Kalau kat sini kita boleh tengok. Okay, ada satu lembangan kat sini. Kemudian dua puncak separuh-separuh ni bagi akan dapat satu puncak lah. So dapatlah satu puncak, satu lembangan. Okay. So kalau ada dua graf ini, okay, kalau kamu ada dua graf ini, kamu baru boleh cari hal laju. V sama dengan lambda F. Sebab kat sini ada frekuensi, kat sini ada lambda. Okay. So aktiviti 5.6, okay, saya sini calculation juga. So, mentakrifkan, mentafsirkan graf gelombang. So, saya cakap lah, senang saja. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah graf sesaran lawan masa. So, sesaran lawan masa mesti dapat amplitude, tempoh, frekuensi. Okay, so kita boleh tengok kat sini, amplitude dia adalah 3. Ini amplitude dia. So, nilainya adalah 3 cm. Okay, kemudian kita cari tempoh. Tempoh adalah T besar. Okay, tempohnya adalah dari sini ke sini 0.50 saat. Okay, so frekuensi adalah 1 bahagi 0.5 lah. Dapat 2 tak silap saya. Okay, 2 Hz. Okay, so simple saja. Pengiraan untuk soalan topik 51 ni adalah sangat-sangat simple. Okay, tengok yang seterusnya. Graf sesaran lawan masa, sesaran lawan jarak. Okay, sesaran lawan jarak mesti dapat dua benda, amplitude dengan lambda. So amplitude kita tengok sini, okay, masih lagi sama iaitu 3. So amplitude dia adalah 3 cm. Ingat ya, kalau suruh label, make sure label daripada puncak terus turun ke bawah. Lepas tu buat anak panah. Okay, A sama dengan 3 cm, amplitude sama dengan 3 cm, lambda. Okay, ingat mesti ada puncak, mesti ada lembangan. So ini adalah puncak, satu puncak. Ini ada satu lembangan. So, ada kat sini nombor 16. So, 16 cm. Okay, dah dapat dah. Okay, dah dapat. Senang sahaja soalan macam ni. Saya harap kamu faham lah. Okay, dia kata nampak kat sini kita boleh nampak. Okay, dia memang tanya apa yang saya bagi tahu tadi kan. Okay, so laju gelombang. Okay, guna rumus V sama dengan lambda F. Tapi memandangkan tadi kita pakai lambda unitnya cm. So, V kamu ni unitnya akan jadi cm per saat. Okay, tak boleh tukar jadi meter lah. Lambda dengan frekuensi tu tak boleh tukar jadi meter. Frekuensi tak boleh tukar jadi meter pun sebenarnya. Lambda ni tak boleh tukar jadi meter. Lambda tadi adalah 16. Tak silap saya 16. 16, frekuensi tadi 2 tak silap saya. So, dapatlah 38 kan. 16 darab 2. Okey, 38 cm per saat. Okey, ni jawapan dia. Untuk hal laju. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, menentukan panjang gelombang, lambda, frekuensi dan juga laju gelombang. Okey, kita akan guna satu alat kita panggil sebagai tangki riak. Okey, sebagai tangki riak. Okey, ini adalah gambaran dia lah. Okay, ini adalah gambaran bagi tangki riak. Okay, ini tangki riak untuk cikgu lah. Ini adalah tangki riak untuk cikgu. Okay, sekolah kita ada tapi tak berapa nak berfungsi sangat. Dah lama dah dia punya mentor ni macam problem sikit. Okay, so ini adalah hasil dia. Untuk tangki riak, dia ada dua penggetar. Satu penggetar satah, satu penggetar sfera. Kalau penggetar satah, kamu boleh nampak kat sini, dia punya bentuk kamu boleh nampak kat sini seperti ada jalur cerah, jalur gelap berselang-seli kan.
Okey, kalau kamu tengok jalur gelap, jalur cerah ni semua bentuk lurus. Okey, semua bentuk lurus. Okey, untuk penggetar sfera pula kalau kamu tengok dekat sini. Okey, jalur cerah dengan jalur gelap pun berselang-seling tapi dalam bentuk membulat. Okey, maksudnya dalam bentuk membulat. Okey. So kat sini pun kita boleh kata tempat sini adalah gelombang satah, ini adalah gelombang membulat. Okey. Actually apa yang kita kata gelombang satah, gelombang membulat ni sebenarnya adalah muka gelombang. Kita panggil sebagai muka gelombang. Okey, muka gelombang terbahagi kepada dua, satu satah, satu membulat. Okay, tapi tak silap saya definisi muka gelombang ni macam dah keluar silibus kamu, tak silap saya lah. Okay, so kita tak cover lah benda tu. Okay, kita tak cover. Okay, so kita tengok latihan formatif 5.1. Okay, tengok latihan formatif 5.1. Okay, pelajaran 5.1 menunjukkan graf sesaran lawan masa. Okay, graf sesaran lawan masa. Okay, kamu boleh dapat tadi saya kata amplitude. Kemudian kamu boleh dapat tempoh. Kemudian kamu boleh dapat frekuensi. Okay. So, apakah yang dimasukkan dengan amplitude? So, apa maksud dari amplitude? Okay. Tadi saya dah bagi tahu. Okay. B. Tentukan tempoh ayunan T. Seterusnya, hitung frekuensi ayunan. So, cari T. T dari mana ke mana? Ingat, T mesti rupa bentuk dia macam ini. Ada satu puncak, ada satu lembangan. Okay. Kemudian, guna rumus frekuensi 1 bahagi T. F sama dengan 1 bahagi T. Okay, unit frekuensi mesti S negatif 1 ataupun Hertz. Okay, ada dua unit. Okay, pilih salah satu saja. Tak apa, tulis dua. Okay, maka tetap 1. Banding dan bezakan gelombang progresif dan gelombang pegun. Okay, tengok balik dalam buku. Buku teks tadi macam mana beza gelombang progresif dengan gelombang pegun. Okay, last sekali. 3. Pelajaran 5.21 menunjukkan spring slinky yang sedang digerakkan ke depan dan ke belakang. Okey. Gerak depan belakang maksudnya ini adalah gelombang membujur. Ini adalah gelombang membujur kerana kenapa gelombang membujur? Kerana arah perambatannya ke kanan. Okey. Zarah itu tangan inilah bergetar ke depan dan ke belakang selari dengan arah perambatan. Apakah jenis gelombang? Okey, saya dah bagi tahu jawapan. Saya tak baca soalan pun. Tandakan X pada bahagian yang renggangan gelombang dan tandakan X pada bahagian renggangan gelombang dalam rajah 5.21. Okey, kalau kamu tahu kan masuk renggangan, saya rasa tak ada masalah kamu nak jawab soalan ni. Berapakah panjang gelombang lambda bagi gelombang tersebut? Okey. Ingat, lambda kalau gelombang membujur, kamu akan kira renggang. Contoh kalau kita saya buat renggangan, lepas tu ada mampatan, renggangan, ada mampatan. Lambda itu adalah daripada renggangan ke renggangan, ini satu lambda. Ataupun mampatan ke mampatan, ini satu lambda. Okay, based on gambar aja ini, okay, dia bagi kat situ 10 cm. 10 cm itu daripada mampatan sini ke sini. Ini adalah, betul ke? Mampatan, renggang, mampat. Mampatan, renggang, mampat. Oh, sorry, bukan kat situ. Ini renggang balik, ini mampat balik. Okay. 10 cm dia bagi dari sini ke sini. Okay, kemudian ke sini balik. Okay, ini adalah 10 cm. Okay, sini ke sini. Ini adalah 10 cm. Okay, dari mampatan ini ke mampatan sebelah sini. Ini adalah 10 cm. So, kira ini berapa lambda. Okay. Kemudian kamu bahagilah 10 dengan bagi berapa lambda yang ada. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Jadi, kuis untuk hari ini, okay, saya nak kamu berikan saya definisi amplitude, okay, frekuensi, okay, dan juga tempoh. Berdasarkan apa yang saya sebut tadi. Okey, yang ringkasan dia. Okey, ringkasan. Saya tak nak kamu bagi saya jawapan penuh tadi yang sampai 3-4 baris tu. Saya tak nak. Saya nak kamu bagi apa yang saya suruh kamu hafal. Kalau amplitude, apa je kamu jawab? Kamu kena jawab apa je berapa makalah. Frekuensi pun sama, tempoh pun sama. Saya tak nak, saya ulang lagi saya.
saya tak nak kamu tulis jawapan yang panjang. Okey. So, macam biasa, lepas sebelum tulis, tulis nama kamu dan nama kelas, baru kamu tulis jawapan. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.